Okey, Assalamualaikum semua. Yang cikgu kata cikgu nak bagi jawapan malam tu, cikgu ubah fikiran lah. Cikgu beri jawapan untuk minggu kelas kita. Sebab kita nak beri peluang dekat mereka yang lain untuk buat juga. So, hari ni kita nak bincang soalan nombor 1. Soalan nombor 1, diberi raja, pembaris dan diberi kunci. Jadi, soalan yang pertama. Berapakah panjang kunci tersebut dalam cm? Ini unit cm. Okey. Sekarang kita tengok kunci itu bermula dengan sifar. Betul. Dia berakhir dengan satu nombor. Nombor apa kat sini? Yes. Ini ialah nombor 5. Jadi panjang kunci tersebut dalam cm ialah 5 cm. Macam tu je jawapan dia. Soalan dia senang je. Soalan yang kedua. Apakah bacaan kunci dalam mm? Oh, dia nak pertukaran unit dekat sini. Apa kaitan antara cm dan mm? 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Ingat balik formula yang kita pernah belajar. Pi sana darab mai sini bahagi. Okey. cm nak pi mm. cm ni nak pi ke mm. Lalu jalan mana? Darab. Betul. Kita buat sama dengan 5 darab apa? 10. 5 darab 10 berapa? 50 mm. Okey. Jelas kat situ? Seterusnya, soalan C. Jika ada dua kunci yang sama ukuran panjang seperti raja 1, maksud dia kunci ni ada dua. Hitung jumlah panjang kunci itu dalam mm. Jadi kita nak ambil ukuran mana? Ukuran 5 cm ke 50 mm? Mestilah 50 sebab dia nak dalam mm. Sekarang dua kunci bersama dengan 2 kali 50 mm. Betul kan? Sebab 2 batang kunci. 2 kali 50 100 mm. Atau awak boleh buat macam ni. Cikgu ada 2 kunci lah cikgu. Okey, ini kunci yang pertama. Ini kunci yang kedua. Okey, satu kunci ni ialah 50 mm. Kunci satu lagi ialah 50 mm. Jadi berapa kunci kedua-duanya nah? Kedua-duanya ini 50 mm tambah 50 mm. Garis sifar 100 mm. Ini cara kedua. Cara kedua awak guna gambar dan tambah. Cara pertama ialah awak darabkan sahaja dengan 2. Okey. Soalan seterusnya. Soalan kedua. Rajah 2 menunjukkan jisim suatu objek. Dia bagi jisim dia 5,430 gram. Tukarkan kepada kg. Okey. Apa perkaitan antara kg dan g? 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Ingat jalan dia. Pi sana darab mai sini bahagi. Okey. Soalan ini nak ditukarkan kepada kg. Tengok formula. G nak pi kg. G nak pi kg lalu jalan mana? Bahagi. Ya, betul. Kita ambil 5,430 bahagikan dengan 1000. Ingat balik saya kata bahagi 1000. Perlukah kita buat bentuk lazim? Tak perlu sebab ini nombor piramid. Kita lompat titik perpuluhan sahaja. Okey, 5,430 ini tiada titik perpuluhan. Titik perpuluhan dekat mana? Dekat belakang. Pandai. Bahagi. Bahagi lompat ke mana? Ke kiri. Berapa kali? 3 kali sebab ada 3 sifar di situ. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekarang titik berada di depan.
Jawapan ni ialah 5.43 sifar kg. Sifar ada nilai tak? Tiada nilai. 5.43 kg. Sifar tak ada dah. Cikgu, kalau kami buat jawapan ada sifar, tak mengapa. Tidak salah. Okey, untuk yang A. Yang B. Yang B ni macam mana kita nak tukarkan kg dan G ni? Okey, sekarang kita buat macam ni. 5,000. Okey, ni kat sini kita buat dalam kerja dia. Okey, ni B. Kita ada 5,430 gram. Dia nak kita tukarkan kepada berapa kg, berapa gram. Untuk soalan macam ni, awak buat macam ni je, senang je. Ambil sini ya. 5,430 gram. Okey, kita tolak 1,000. Tolak 1,000 gram, awak dapat 1 kg. Betul ke? Betul. Ni gram, sifar 344. Tolak lagi 1,000. Tolak 1,000 lagi. Tolak 1,000, awak dapat 1 kg lagi. Sifar 343. Boleh tolak 1,000 lagi kan? Tolak 1,000 lagi. Tolak 1,000 lagi. Tolak 1,000 dapat 1 kg. Sifar 342. Boleh tolak 1,000 lagi? Boleh. Tolak lagi 1,000. Bila tolak 1,000, kita simpan 1 kg. Boleh tolak 1,000. Tolak lagi 1,000. 1,000 lagi. Tolak 1,000, kita dapat 1 kg lagi. Boleh tolak 1,000 lagi tak? Tak boleh. Sekarang, berapa kg awak dapat? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa G? Yang baki ni G. 430. Nampak kan? Satu cara lagi, awak boleh terus tolak terus. Ni kita tolak 1,000. Ada satu cara lagi. 5,430 gram. Awak tolak siap-siap terus. Berapa ribu? Oh, 5,000 cikgu. Kalau saya tolak 5,000 gram, saya dapat dekat sini 5 kg tersimpan. Terus dapat. Jawapan dia ialah 5 kg 430 gram. Senang sangat-sangat. Dia macam kita pernah belajar masa dah waktu dulu kan. Kita tolak 60. Ni kita tolak 1,000. Sebabnya dia nak dia nak unit kg dan G. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 5 pula. Soalan nombor 3. Nombor 3. Isi padu jus dalam botol ialah 1.8 liter. Okey. 1/3 daripada jus itu telah diminum oleh Akilah. Sekarang kita kena gariskan 1/3 daripada jus itu. Keluarkan maklumat ni. 1/3 daripada jus itu. Kita semua tahu daripada itu ialah darab. 1/3 daripada darab jus itu. Jus itu ni yang mana? Takkan nak darab jang ayat. Kita kena darab dengan nombor. Mana nombor jus itu? Jus itu ialah 1.8 liter. 1.8 liter. Jadi jumpa macam nak buat apa? Saya dah pernah ajak dah. Kita garis panjang. 1.8 kali 1, 1.8 per dengan 3. Ini bahagi bentuk lazim. 3 kali sifar, titik puluhan atas. 3 kali 6, 18. Jawapan dia 3.6. Sifar 0.6 liter. Sifar 0.6 liter ni apa dia? Baca balik dekat ayat kita.
1/3 daripada jus itu telah diminum oleh Akilah. Maksud dia sekarang, sifar perpuluhan 6 ini, tak nampak, okey. Sifar perpuluhan 6 ini ialah diminum. Sifar perpuluhan 6 ini diminum. Okey, ada satu jam ayak ni, kita buat macam lah. Okey, satu jam ayak ni. Dalam jam ayak ni ada 1.8 liter. Diminum oleh Akilah sebanyak 0.6 liter. Okey, A. Hitung isi padu dalam ml jus yang diminum. Okey, sekarang kita dapat dah ni, 0.6 ni diminum. 0.6 liter diminum, tapi dia nak dalam mililiter. Apa perkaitan yang kita tahu? 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Pi sana darab, mai sini bahagi. Liter nak pi ke mililiter, lalu jalan mana? Ya, lalu jalan darab. Jadi 0.6 darabkan dengan 1000. Ingat, kita tak perlu buat bentuk lazim. Kita hanya ubah titik perpuluhan sahaja. Darab ubah ke mana? Ke kanan. Ya, berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekarang titik duduk dekat sini. Dalam longkang-longkang yang tidak ada apa-apa, nak bubuh apa? Kita bubuh sifar. Awak akan dapat sifar 6 sifar titik. Betul? Ingat, titik ni tiada nilai dah sebab dah tak ada apa nombor dekat belakang dia. Dan sifar depan ni pun tiada nilai. Awak akan dapat 600 mililiter. Okey, itu untuk soalan A. Soalan B. Berapakah baki isi padu dalam liter botol itu? Tengok rajah ni. Mana rajah saya? Okey. Ada 1.8 liter diminum 0.6 liter. Berapakah baki? Bila ditanya soalan pasal baki ni ialah operasi tu tolak. Dalam L, dalam L senang lah. Kita ambil yang ni terus lah, kan? 1.8 liter air semua sekali, tolakkan dengan yang diminum 0.6 liter. Jadi 1.2 liter ialah baki air yang tinggal dalam jug ni. Okey. Seterusnya, soalan nombor 4. Tinggi Sabrina ialah 148 cm. Tingginya adalah 22 cm lebih tinggi daripada adiknya. Jumlah tinggi mereka ialah 120 cm lebih tinggi daripada tinggi ibu mereka. Berapakah tinggi ibu mereka dalam cm? Kita buat lukisan. Kita lukis. Sekarang ada Sabrina. Okey, Sabrina. Ini Sabrina. Okey. Ini Sabrina, nampak Sabrina, nampak. Tinggi Sabrina 148 cm. Okey. Tingginya ialah 22 cm lebih tinggi dari adiknya. Maksud dia adik dia lebih rendah lah. Okey, ni katakanlah ni 22 cm. So adik dia kat sini dah. Ni adik dia. Okey. Ni adik dia. Okey, maksud dia adik dia tinggi berapa? Awak tengok rajah ni pun awak boleh tahu dah. Oh, mestilah 148 tolak 22. Dapatlah tinggi adik dia. Ya, kita ambil 148 cm. Tolakkan dengan 22 cm. Dapat 126 cm. Adik dia 126 cm. Sekarang, tinggi mereka berdua ini
Kita lukis lah. Memang kita nampak macam tak logik, tapi kita lukis juga. Sekarang tinggi mereka berdua. Ini adik dia. Okey ya. Ini Sabrina. Okey. Senang kita buat macam ni bagi awak faham. Okey, soalan cakap jumlah tinggi mereka adalah 120 cm lebih tinggi daripada tinggi ibu mereka. Sekarang tinggi mereka berdua ni lebih tinggi sebanyak 120 cm. So ibu mereka kat sini. Okay. Tinggi mereka berdua lebih tinggi 120 cm daripada ibu mereka. Tinggi mereka berdua berapa? 126 campur dengan 148. Okey. Dia 148 126. Mak mereka kita tak tahu. Berapa jumlah mereka tinggi ni? 8, 6, 14, 1 tangan, 4, 5, 6, 7, 274. Tinggi mereka 274. Mereka berdua. Yang mana tinggi mereka berdua ialah lebih tinggi sebanyak 120 cm. Jadi konsep dia sama macam ni tau. Konsep dia sama. Jadi kita ambil jumlah tinggi mereka, tolakkan dengan beza antara ibu mereka dengan jumlah mereka berdua. 274 cm tolakkan dengan 120 cm. 4. Jadi tinggi ibu mereka ialah 154 cm. Soalan macam ni awak wajib selesaikan dengan menggunakan gambar rajah. Kerana bila awak lukis, awak akan lebih faham apa kehendak soalan. Okey, kita bergerak kepada soalan nombor 5. Puan Islam membeli 4 botol madu dengan isi padu setiap botol ialah 1 liter 320 ml. Kemudian, dia memberikan madu itu secara sama banyak kepada 6 orang rakannya. Sekarang soalan macam ni saya suka lukis. Dia beli berapa botol madu? Dia beli 4 botol madu. Katakanlah ini botol madu. 1 botol. 2 botol. 3 botol. Dan 4 botol. Tak perlu cantik-cantik pun. Asalkan awak faham, asalkan awak tahu benda tu menggambarkan apa jawapan yang kita nak cari. Okey. Sekarang kita label. Puan Islam membeli 4 botol madu dengan isi padu setiap botol ialah 1 liter 320 ml. Maksud dia, satu botol ni 1 liter 320 ml. Botol ni pula 1 liter 320 ml. Botol ni pula 1 liter 320 ml. Dan botol ni pula 1 liter 320 ml. Okey. Bila mereka unit tak sama, mereka tidak boleh bergabung. Sebab tu mereka didekatkan macam ni. Okey. Kalau awak nak tahu, 1 liter 320 ml. Nampak tak? Okey. Ini ialah 1 liter tambah 320 ml. Liter dengan ml tak boleh ditambah sebab unit tak sama. Kalau nak tambah juga, kita tukar dia dalam unit yang sama. Kita tukar dia dalam ml. Apa formula yang kita tahu? 1 liter bersama dengan 1000 ml. Bisan darat, mai sini bahagi. Sekarang kita nak tukarkan 1 liter. 1 liter 1000. Jadi lagi senang lah.
1 liter ialah 1000. 1000 ml tambah 320 ml. Berapa? 1320 ml. Jadi kita pergi balik kat botol kita ni. Ini ialah 1 liter 320 ml ialah 1320 ml. 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 Jadi lebih senang untuk kita tambah sebab unit yang sama. Jadi kita tambahlah berapa jumlah madu yang isi padu madu yang dia beli. 1320 ml darabkan dengan 4 kali sifar, 4 kali 8, 4 kali 3, 12, 1 tangan, 4 kali 4, 5. Sekarang kita ada 5280 ml kesemuanya. Kemudian dia memberikan madu itu secara sama banyak kepada 6 orang rakannya. Okey. Maksud dia sekarang ini akan dibahagi kepada 6 orang rakannya. Okey. Mari kita bahagi tengok. Saya tak tengok soalan lagi. Saya baru selesaikan atas dulu. 5280 ml bahagikan dengan 6. Nampakkah? Okey. Aku ni sifar. Nak kali apa? Nak kali 8, 48. Nak kali 9, 54. Tak boleh. Nak kali 8, 48. 12, 8, 9, 10, 11, 12, 48. 8, 48. Nampakkah? 6 kali sifar. Jadi ada 6 orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap seorang akan mendapat 880 ml. Ini pun sama 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 dapat 880 ml. Ini pun dapat 880 ml. Okey. Itu saya bagi penerangan tentang soalan dia. Sekarang tentang dia punya ayat yang pertama. Sekarang kita tengok soalan dia. Berapakah isi padu dalam ml yang diperoleh setiap rakannya? Nah, kita dah buat dah kat sini. Jadi jawapan dia ialah 880 ml. Yang kedua. Hitung jumlah isi padu madu dalam liter yang diperoleh 3 orang rakannya. Mana 3 orang rakan dia? Tengok gambar tadi. Sebab tu buat gambar lagi senang. 1, 2, 3. Okey, nak tahu yang ni je. Okey, nak tahu yang ni saja. Berapa tadi? 880 ml kalikan dengan 3. Sebab 3 orang saja dia nak. 1, 2, 3. 3 kali sifar. 3 kali 8. 4, 24. 3 kali 8, 24. 25, 26. Dalam ml. Dia suruh tulis dalam liter. Apa formula yang kita tahu? 1 liter bersama dengan 1000 ml. Pisana darab mai sini bahagi. ml nak PL lalu jalan mana? Bahagi 1000. 264 sifar, titik perpuluhan dia dekat belakang. Bahagi, lompat ke kiri. Berapa kali lompat? 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Titik sekarang pindah duduk depan ni. 2.64 sifar liter. Sama dengan sifar ni tiada nilai. 2.64 liter.
Okey, selesai 5 soalan. Tak susah. Cuma kita kena fikir dengan lebih dalam lagi. Bandingkan jawapan yang cikgu bagi dengan jawapan yang kamu buat. Sekiranya ada salah, awak betulkan. Betulkan jawapan kamu berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi. Okey? Bersedia untuk 5 soalan seterusnya nanti.